السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memilih untuk baca Bahrul Mazi di masjid ni kerana kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis kita dah khatam pada bulan lepas. Kita sambung baca Bahrul Mazi jilid 19. Bahrul Mazi jilid 19. Muka surat 82. Muka surat 82. Jilid 19, muka surat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata Abwabul Istizan. Bab ni kita belum baca di mana-mana lagi. InsyaAllah kita baca di sini. Abwabul Istizan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula segala bab minta izin ataupun permisi. Maka inilah tempatnya, permisi. Maksud dia apa? Minta excuse. Nak minta izin, nak masuk dalam rumah, nak minta izin, bangkit keluar, nak minta izin. Itu dia panggil istizan. Bab minta izin. Semua berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterangkan akan dia satu bab kemudian daripada satu bab. Dia kata dia akan cerita bab minta izin ni satu. Ini dia duduk di bawah Kitabul Adab, di bawah kitab adab. Cerita pasal adab sopan. Kita banyak benda yang kita tak tahu adab. Orang tengah duk baca khutbah jemaah, kita mai, Assalamualaikum. Itu orang panggil pas lebih ke pihak longgar. Nak bagi salam pun tengok tepat lah. Orang tengah baca khutbah tak disunatkan kita bagi salam. Khatib tengah, Waalaikumsalam. Lain kali dia ada buat macam tu lah. Itu dia jadi apa? Dia jadi adab. Dia nak jadi orang yang beradab, tapi adab tak kena tempat. Pasal apa? Pasal dia tak mengaji habis. Ada jadi kes-kes yang macam ni ada. Ni kita tengah duk mengaji elok-elok duk masuk, Assalamualaikum. Jenuh kita. Kalau main 4 orang main lambat tu jawab salam tu, barulah baca Abwabul Istizan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada tempat tak disunatkan kita bagi salam. Bagi salam tu maksudnya minta izin lah. Minta izin nak join dalam majlis, maka bagi salam. Kawan duduk dalam jamban, kita pergi duduk tunggu jamban lebuh raya tu. Kita pun dah tak boleh tahan nak buang air. Dia lagu duduk tunggu lama dalam tu, tolak pintu tak buka, duduk kata Assalamualaikum Syekh. Tak boleh lagu tu kan. Jadi tak kena tempat kan. Ataupun tengah duduk semayang, kita tak tahu betul-betul macam mana. Tengah-tengah duduk semayang, kawan sebelah kena sesama buruk kan. Dia bersin, dia kata Alhamdulillah. Bolehkah dia kata Alhamdulillah sedangkan dia tengah semayang? Kita pula duduk sebelah ni, bila dia sebut Alhamdulillah, bolehkah kita kata Yarhamukallah? Boleh ke tak boleh? Kita pun tak pasti boleh ke tak boleh. Dalam bab ni dia akan terang di mana boleh, di mana tak boleh. Jadi bab ni ringan. Dia bukan satu tajuk yang heavy, yang berat, yang apa. Tajuk yang ringan. Tapi bila kita ikuti bab ni, banyak lagi benda yang kita tak tahu rupa-rupanya. Itulah yang dikatakan ilmu Allah Subhanahu wa taala ni luas macam lautan. Tak habis belajar. Jangan cakap tajuk besar-besar. Tajuk besar-besar tu terlalu besar, terlalu berat bagi kita. Tajuk ringan-ringan ni pun kita tak hadam lagi. Kita tak hadam habis lagi. Jangan cakap tajuk berat. Orang mai kat kita tanya ni, hang duk pergi mengaji merata aku nak tanya hang satu ni. Boleh tak boleh kita masuk unit trust? Tu tajuk berat. Dia mai tanya kita, boleh tak boleh kita orang Islam, boleh tak boleh kita masuk dalam unit trust? Dia kata, kita nak buh duit kita berapa ribu ke apakah untuk 3 tahun. Kemudian kita nak makan hasil dividen dia. Dalam Islam boleh tak boleh benda macam tu? Itu tajuk tu berat. Tajuk tu dia duduk di bawah bab muamalat. Dia masuk perbincangan yang banyak. Dia nak kena sesuaikan dengan kaedah fiqh dan sebagainya. Baru kita boleh dapat satu keputusan. Boleh ke tak boleh.
Itu tajuk berat. Tajuk berat tu nanti selalu kita selesai hak kecil-kecil ni dulu, insya-Allah kita pergi ke tajuk tu. Sebab tajuk tu pun ada dalam Islam. Cuma kita tak cukup masa untuk nak pergi tengok tajuk-tajuk yang macam tu. Nah, insya-Allah tuan-tuan, kita tengok bab yang kecil ni dulu. Dia kata sesungguhnya minta izin itu ialah minta permisi masuk ke rumah seseorang. Di rumah orang. Boleh tak boleh kita buat lagu macam kita hari ni? Dalam masyarakat kampung kita hari ni, kita kira kita dengan dia ni berjiran dah 35 tahun dah. Lama dah. Rumah dia, rumah kita, rumah kita, rumah dia. Kita dah sign MOU macam tu lah dengan dia. Rumah aku ni macam rumah hang. Hang buat lagu rumah hang. Rumah hang pun aku buat macam rumah aku. Lagu tu. Lagu duk berasa lagu lapang. Tata tengok ceh duduk dalam rumah dia, pergi duk buka tudung saji atas meja dia. Tengok cok-cok kodok apa tak habis dia nak balik. Orang kampung, bagi dia benda tu kira MOU. Ada understanding. Dia dengan kita pun tak kisah, kita dengan dia pun tak kisah. Kita tengah duk relax-relax, tahu dia pegang belakang kita, masuk dah. Bila dia masuk pun tak tahu, dia masuk ke pintu kakut tingkap pun kita tak tahu. Tengok-tengok dia dalam rumah. Boleh ke tak boleh? Islam benar ke tak benar buat macam tu? Atas alasan dah berkawan 35 tahun. Boleh ke tak boleh buat macam tu? Ini benda kita kena tengok. Supaya kita hidup dalam keadaan beradab. Kita hidup dalam keadaan berperaturan. Dan peraturan yang kita ikut itu ialah peraturan yang ditunjuk oleh Allah, yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Yang ini mesti kena patuh. Baik, dia kata seperti satu orang datang ke rumah saudaranya, atau ke rumah bapaknya, atau ke rumah ibunya. Walaupun rumah mak pak kita. Kita beranak dalam rumah tu. Sampai hari ni kita dah besar panjang macam ni. Rumah tu, rumah mak pak kita macam rumah kita. Boleh kata tuan-tuan tengok masuk duduk tidur atas katil rumah mak kita? Boleh ke tak boleh buat macam tu? Dia nak beritahu sini. Dan telah sampai. Mana tadi? Dan telah sampai ke pintu rumah yang didatangkan itu, hendaklah jangan tiba-tiba langsung naik tangga dan masuk ke rumah dengan tiada minta izin lebih dahulu. Dia kata jangan begitu. Tuan-tuan tengok duduk tidur atas katil dah. Rumah orang. Tuan-tuan tengok duduk tidur atas katil dah. Dan yang demikian itu salah pada syarak kita. Kira rumah mak kita ke, rumah ayah kita ke, rumah adik-beradik kita ke, masuk tanpa minta izin, syarak kata salah. Walaupun tuan rumah kata tak apa. Tuan rumah kata tak apa, di sisi agama itu salah. Begitu. Baik. Kerana entahkan apabila masuk dengan tidak dapat izin itu, terjumpa orang di dalam rumah itu sedang membuka aurat. Rumah dia, kita pergi celapak masuk. Masuk tengok, duk pakai seluar superboy aja, duk diri dalam rumah. Takkah kita ni telah mengganggu ketenteraman awam? Boleh kena IC kalau mengganggu ketenteraman awam. Naik tengok dia, minta maaf tak maaf, duk turun pula tak maaf macam tu. Apa pun bagi tahu dulu. Maka jadi malu dia. Dia lagu mana kan, rumah dia tak ada siapa, dia dengan gaya bebas dia. Kan? Tak gaduh kuat kupu-kupu kan, kuat lentang ke apa kan, bergaya bebas. Kita naik tengok, Allah. Jadi tak syok. Agama dia tak mau, benda-benda macam ni dia tak mau. Dan dia kata dapat haram orang yang memandang itu. Kita naik tengok dia duk pakai tak senonoh dan sebagainya, dia tak salah. Pasal dalam rumah dia tak ada siapa. Kita yang terlapak masuk ni, kita jadi berdosa kerana macam tu. Kerana jadi macam tu kita berdosa. Dia kata maka dalam syarak akan seorang yang datang ke rumah siapa-siapa, dia ada garis panduan dia. Sebagaimana pengajaran dalam Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Sadaqallahul azim. Dan sekalian orang yang percaya Allah dan Rasul, janganlah sekalian kamu masuk ke rumah lain daripada rumah kamu.
melainkan dengan minta izin lebih dahulu akan sekalian kamu. Ini ayat Quran turun. Bukan takat hadis Nabi. Ayat Quran turun. Tuhan larang benda ni. Jangan siapa-siapa pergi duduk celapak. Celapak ni kan kasar. Jangan siapa-siapa pergi duduk celapak masuk dalam rumah orang tanpa mendapat izin terlebih dahulu. Serta bagi salam dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam dulu sebelum masuk ke atas tuan rumah itu. Demikian itulah yang lebih baik bagi sekalian kamu, supaya sekalian kamu ingat belaka. Itu yang paling baik. Rumah kita sendiri pun, bukan kata rumah mak pak kita, bukan kata rumah adik-beradik kita, rumah kita sendiri pun balik tak lagi sampai depan pintu rumah Assalamualaikum. Tak payahlah minta izin, rumah kita sendiri. Tapi Assalamualaikum kena bagi. Kan? Assalamualaikum, dia pamai buka pintu, tak payahlah kata kat anak kita, boleh ke ayah masuk? Budak dia kata, buat pula dah. Dia kata, pergi mengaji kat siapa ni? Dia kata jadi dulu. Rumah sendiri tak payah minta izin lah. Kita ada hak atas rumah tu. Tapi dalam rumah tu, kalau anak kita nak masuk bilik tidur kita, dia kena minta izin. Kita nak masuk dalam rumah kita, di pintu rumah kita tak payah minta izin. Tapi dalam rumah tu kalau anak nak masuk bilik tidur kita, dia kena minta izin. Ini cerita dia. Baik. Maka jika tiada mendapat kamu padanya akan seseorang di dalam rumah itu, maka jangan kamu masuk akannya. Rumah tak ada orang, jangan masuk. Pi tuan rumah tak ada. Maksud dia begitu. Pi tuan rumah tak ada rumah. Jangan masuk. Nanti main lain. Macam tu. Ini adab yang diberitahu oleh Allah dalam Quran. Melainkan diizinkan kamu. Dan jika dikata orang bagi kamu, hendaklah kamu balik. Katalah kita pergi rumah dia, kebetulan dia tak senang nak layan kita masa tu. Orang, bukan kata orang, kita sendiri pun ada time. Kadang-kadang kita tak senang untuk menerima tetamu. Adalah masa-masa yang kita kesuntukkan, masa ada benda nak kena buat. Kita, masa tu pula, main dengan siang 3 tingkat panjang. Kita ni ada benda nak kena selesai. Benda tu pula saat lagi nak kena. Orang lah kerja banyak. Bila kita pergi rumah orang, orang tu dalam keadaan macam tu. Dan dia pun terus terang abang kat kita. Dia kata, main lain boleh tak? Saya minta maaf. Saya ada benda nak kena. Kalau sekiranya dia kata jadi macam tu, maka dikata orang bagi kamu, hendaklah kamu balik. Dia kata minta maaf lah, saya tak senang hari ni. Main lain boleh lah. Kalau orang kata begitu, maka kembalilah kamu. Balik. Jangan duk kata, oh, aku main jauh ni, hantar minyak raisa mahal lah ni, yang duk suruh aku balik sana. Tangan-tangan. Itu orang tak mengaji agama. Orang mengaji agama, kalau tuan rumah keluar main, dia tak semua orang masuk dalam rumah. Dia pakai nak sembang di pagar, tak kita faham. Kata dia tak senang. Dia main, dia lupa sembang dengan kita di pagar. Padahal dia boleh kata main masuk dulu, tapi dia tak kata. Dia tak kata tu bukan dia tak suka kita masuk rumah dia, tapi dia tak senang untuk nak terima kita masa tu. Fahamlah. Cuma dia nak sebut kasar, nak kata pergi balik tu dia tak terbit di mulut. Jangan kita bila buat tak fahamlah. Bila awak dia ni tak pergi masuk ni, diri lenguh ni. Itu pun tak cerdik juga. Tuan-tuan, nak jadi orang cerdik ni bukan senang. Nak jadi orang cerdik ni bukan senang. Bukan semua orang cerdik. Kita tak mau jadi tak cerdik, kita kena jadi orang cerdik. Orang cerdik ini maksud dia apa? Bukan orang mengaji tinggi. Orang mengaji tinggi itu satu cabang daripada cerdik. Tapi cerdik ni dia ada banyak mana. Cerdik dalam memahami keadaan, itu orang cerdik. Dia faham. Dia tengok kawan ni nampak macam mood tak baik nak marah, dia tahu cara nak buat macam mana. Dia tengok kawan ni dia boleh baca orang. Itu orang cerdik. Jadikanlah diri kita ni orang cerdik. Maka dalam ayat tadi dia kata apabila dikata oleh tuan rumah tu, hendaklah kamu balik. Dia kata maka kembalilah kamu. Jangan tunggu. Terus balik. Minta maaf, kita balik. Ialah yang lebih bersih bagi sekalian kamu. Bersih. Kita pun dengan senang hati balik. Dia pun merasa senang hati. Sebab kita ni sporting, understanding. Kita faham. Dia tak bersedia terima tetamu masa tu. Keadaan menjadi bersih. Hati dia pun bersih kat kita. Hati kita pun bersih dekat dia. Ini yang Quran kata. Dan Allah Ta'ala itu sangat mengetahui dengan barang yang kamu perbuat. Tuhan tahu. Kawan tu bukan sombong. Tak pergi kita masuk rumah dia. Tapi dia ada hal penting nak kena selesai. Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu. Kata kita lapang dada untuk balik. Tanpa ada ingat apa-apa dekat tuan rumah yang tak pergi masuk ni. Maka Allah tahu dengan barang yang kamu perbuat.
Maka tiada berdosa atas kamu bahawa kamu masuk akan satu rumah yang tiada didiami orang akan dia, seperti masjid dan kedai dan tempat pertukangan dan sebagainya. Tempat-tempat macam ni kita boleh masuk, tak ada masalah. Nak main masjid, nak masuk duk cari tu imam dengan tu siap tu. Cari tak ada siapa ni tak boleh masuk. Ada masjid boleh masuk. Masjid boleh masuk. Bila-bila masa pun masjid dipanggil rumah Allah. Ataupun tempat yang menjadi kebiasaan orang keluar masuk. Contohnya apa? Kedai. Kita pergi kedai, tak payah duk cari mana tokey dah mana. Tak ada tokey tak boleh beli, zuk main lain. Tak ada tokey pun, ada orang kerja dia pun dia dah lah tu. Kedai tu memang adat dia tempat keluar masuk. Maka itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Dia kata kalau sekiranya kamu masuk tempat yang macam tu, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunah. Tak jadi salah kepada kamu kalau kamu masuk ke rumah, ke tempat yang bukan tempat tinggal. Masjid, kedai dan sebagainya. Yang ada padanya tempat kesedapan sekalian kamu. Tempat tu memang tempat semua orang boleh pergi, boleh keluar ikut suka. Tempat yang disebut sebagai mata' dalam Quran. Tempat sedap, dia kata. Dan bermula Allah Subhanahu wa taala tahu dengan barang yang sekalian kamu zahirkan dan barang yang kamu sembunyikan. Tuhan dia tahu semua. Hak kita tunjuk terang-terang, lebih-lebih Tuhan tahu. Hak kita sembunyi sorok pun Tuhan tahu. Ada benda yang tersorok daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia bagi intro kepada bab istighfar ini. Baru dia masuk bab yang pertama. Dia kata bab maja'a fi ifsya'is salam. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan hukum mensiarkan salam. Ini pula dia main hukum bagi salam. Hukum bagi salam ni macam mana? Kalau berulang kali jumpa macam mana? Dia ada banyak cerita tentang salam ni saja. Hukum bagi salam tu macam mana? Hukum bagi salam kalau kerap jumpa. Main Assalamualaikum dah. Pakainya patah balik main Assalamualaikum pula. Kan beralih muka pi ambil semayang main Assalamualaikum pula. Boleh ke macam tu? Ataupun macam mana? Dia ada bagi tahu ni yang kata agama kita ni, yang kata Islam ni dia punya cantik dia macam tu. Benda yang sampai sekecil-kecil macam ni dia sebut dalam agama. Dia nak bagi kita tahu macam mana cerita dia. Baik, ketahuilah saudaraku, memasyhurkan salam dan mensiarkan salam, maksud menyebarkan salam itu boleh menjadikan berkasih-kasihan sama-sama yang berberi-beri salam itu. Dia kata satu daripada hikmah besar bagi salam ni apa dia? Dia automatik, dia ikat satu hubungan antara orang yang bagi salam dengan orang yang terima salam kita. Bila kita jumpa, Assalamualaikum, dia jawab Waalaikumsalam. Kita berasa macam dia kawan kita, macam dia saudara kita. Kita pergi Mekah. Ada satu kawan saya, dia kata ustaz saya bila pergi Mekah ni, dia kata saya syok, saya paling syok ni, dia kata tengok muka ni geng-geng Ayatullah Iran ni. Dia kata, oh, saya kata apa saya apa? Tak tahu nak abang ustaz, muka mereka Allah. Dia kata ada orang dia syok. Tengok muka mereka dengan air muka mereka putih jernih. Dia kata dengan saban dia, dengan jubah dia, dengan puh pula ke atas rutah, apa nama, jubah sangkut kala hitam tu. Dia jalan, saya cukup syok Zat tengok tu. Dia kata hari tu hang buat apa? Jangan syok. Tak ada apa Zat, saya pergi ya. Assalamualaikum. Saya pergi salam ke dia. Dia jawab Waalaikumsalam. Dia salah, saya cium tangan dia. Zat saya tu gerak lama. Kita cakap tentang orang ni, manusia ni dia macam-macam cerita. Macam-macam cerita dia duk syok. Tengok wajah tu dia duk syok. Lebih baik kita pergi syok dekat Ayatullah ni daripada pergi duk syok dekat artis dekat apa ni. Dah. Orang-orang ni dengan yang muka dia, dengan dia orang semayang dia, dengan apa-apa semua. Alhamdulillah kalau kita dapat salam dengan dia. Kan? Ada orang macam tu. Dia kata saya ustaz, ni tinggal satu dia, saya keram ni nak buat tak boleh. Apa pula? Saya nak salam dengan imam Masjidil Haram ni tak boleh. Ada orang jawab macam tu. Betul ke kata? Allah ustaz, saya pergi umrah baru ni, saya semayang tiap-tiap kali semayang fardu, saya semayang belakang tempat imam tu. Tak ada can ustaz. Saya kata nak pergi nak salam dengan dia tu. Yang kata Abdul Rahman Sudais ni, kita duk dengar kaset ngaji Quran dia, Allah. Nak salam sekali dia kata tak boleh saya. Kita tanya pasal apa? Padahal kita tahu dah, tapi tanya bila nak dengar dia punya ulasan. Pasal apa? Apa ustaz? Dia kata
Askar 6 orang jaga dia. Betul kan? Betul. Tuan-tuan pergi Masjidil Haram, pergi Masjid Nabawi di Mekah, di Madinah ni, imam mereka 6 orang polis escort nak mai sembahyang ni. Daripada dia turun kereta di luar tu, dia duduk jalan ke nak mai tempat imam tu 6 orang. Depan dua, kiri kanan dua, belakang dua. Polis Saudi ni escort 6 orang. Pasal apa? Bukan pasal faktor keselamatan sangat. Pasal kalau tak buat macam tu, satu masjid dekat mai dalam dengan dia tak sembahyang. Ataupun lepas sembahyang maghrib, pakat satu masjid mai dalam dengan dia sembahyang isyak. Itu salah orang betul. Satu hari 5 waktu sembahyang, 5 waktu lah duduk salam betul. Jadi dalam kes yang macam tu, jangan kita kata sombong. Oh, kita kata menyombong, imam Masjidil Haram menyombong, sampai nak salam pun tak boleh, sampai nak kena polis jaga dia, tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Sebab maslahah. Maslahah. Kalau dibenarkan, habis. Dia tak buat kerja lain. Tu salam. Dan celah tu ada pula Sungai Petani, seorang masuk pergi autograf pula nak ambil. Bagi kes yang macam tu, terpaksa. Nabi SAW, rumah Nabi tak ada bawah. Bawah maksudnya orang jaga pintu. Guard tak ada. Watchman tak ada. Nabi tak ada watchman, tak ada guard. Tak ada orang jaga pintu nak tahan orang nak masuk apa, tak ada. Tapi mai zaman Sayyidina Umar Al-Khattab ada bawah. Adakah Sayyidina Umar Al-Khattab ni nampak nak lebih daripada Nabi? Tak. Tapi keperluan pada zaman Sayyidina Umar tu, keperluan kena ada satu bawah di pintu. Tak ada. Pasal apa? Pasal zaman Nabi, Islam baru banyak tu berkembang. Mai zaman Sayyidina Abu Bakar dah besar. Mai zaman Sayyidina Umar, 2/3 dunia duduk di bawah jajahan takluk Islam. 2/3 dunia, negara dalam dunia ni duduk di bawah kawalan negara Islam Madinah. Tuan-tuan bayangkan, kalau tak ada orang jaga rumah dia, habis dia. Sayyidina Umar pun orang. Sayyidina Umar pun manusia. Dia pun ada isteri, dia pun ada anak, dia pun perlu masa untuk berkeluarga. Kalau tidak diadakan bawah macam tu, habis dah. Bini dia tak rasa dia suami. Tak rasa kata Sayyidina Umar ni suami dia. Tak rasa, anak-anak tak rasa Sayyidina Umar ni bapa dia. Pasal apa? Pasal masyarakat nak dia. Maka bila mai zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, sekali kita dijumpa hadis ni. Cerita Sayyidina Umar Al-Khattab ada bawah jaga di pintu rumah dia. Jadi tidak boleh kita kata Sayyidina Umar ni nak lebih daripada Nabi. Dah, keadaan memerlukan begitu. Nabi SAW pergi duduk jadi imam di Masjid Nabawi dulu, tak pernah ada outrider ikut apa kiri kanan 6 orang macam imam Masjid Madinah, imam Masjidil Haram lah ni. Pasal apa? Pasal keadaan masa tu tak memerlukan. Tapi keadaan hari ni kena ada macam tu. Jadi kawan kita tadi ni dia duduk geram yang tu, dia kata ni tak boleh ni. Sekali tu saya dah try lah, dia kata langkah api lepas sikong, dia tak boleh sakit. Salam tak boleh. Memang dia tak lagi pun. Memang begitu yang diamalkan. Pasal apa? Pasal nak menjaga maslahah ni. Ini dia nak beritahu dekat kita tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata kalau sekiranya kita nak pergi masuk rumah orang, orang kata pergi balik, maka kita kena balik. Itu peraturannya. Baik, kemudian fi ifsya'is salam, cerita menyebarkan salam ni, dia kata ini boleh mengikat ukhuwah persaudaraan sama-sama orang Islam. Maka apabila berkasih-kasihan, menjadi kuat iman dan Islam, dan jadi tinggi Islam itu. Kalau semua orang Islam solid. Kalau orang Islam solid tuan-tuan. Habis Islam cukup kuat. Tapi Islam dia tak boleh nak jadi solid ni. Pasal dia suka nak bergaduh, nak pecah, nak berkelahi, nak cari pasal. Kalau solid, orang tak boleh buat apa lagi. Tak boleh buat apa. Kita kata Malaysia. Malaysia lah ni 52%. 52% bumi putera. Bumi putera maksudnya masuk dengan bumi putera yang bukan Islam. Siam apa semua dia anggap bumi putera, sedangkan dia bukan Islam. Kita kata Islam lebih kuranglah 50%. Hak bangsa lain ni semua pecah-pecah. Cina, India, apa ni masuk anu yang ni bangsa macam-macam ni, depa ni duk ada 48%. Maknanya kalau Islam atas 52% tu semua solid. Tak ada apa berani usik apa. Tak ada siapa berani usik apa. Tapi sebab kita tak dapat tu kesatuan, solidarity, dia kata tak solid di atas satu agama, dia jadi macam duk jadilah ni. Orang boleh gempang kita, orang boleh
buat tuntutan pelik-pelik kat atas kita dan sebagainya. Macam-macam boleh jadi. Pasal apa? Pasal tak wujud apa yang disebut di sini kuat atas Islam. Dia tak wujud tentu. Apa orang Islam di Malaysia perlu buat apa dia? Apa pun tak tepi. Kita kira Islam. Kira Islam ni maksudnya apa? Kira Quran dengan hadis kata. Kalau ini ayat Quran, kalau ini hadis Nabi, apa pun boleh tepi. Kita ikut yang ni. Pasal apa? Pasal hang pun Islam, aku pun Islam. Allah Tuhan hang, Allah Tuhan aku. Nabi Muhammad Nabi hang, Nabi Muhammad Nabi aku. Haji hang nak pergi satu hari, aku pun haji pun nak pergi satu hari. Kita sama. Kalau kita sama, Quran dengan hadis kata kita ikut semua. Tak boleh kita boleh tepi. Wujudnya perpaduan di atas dasar yang macam ni, siapa pun tak boleh buat apa kat kita. Ini yang agama nak bagi tahu ni. Dia mula dengan apa? Dia mula dengan bagi salam, jawab salam. Itu tanda kita satu kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan Islam. Begitu. Baik. Kerana telah jadi bersatu akan segala hati. Baru nampak kita ni bersatu. Atas nama Islam semua bersatu. Maka tidaklah masing-masing itu berpecah membawa diri masing-masing. Tak ada lah kau ni fikir ni, kau ni kalah, kau ni bercamuk habis kita. Tuan-tuan tengok apa yang jadi di Iraq. Leceh. Mereka tak kena buat apa lah ni. Pasal apa? Pasal dalam Iraq tu sendiri, duk teruk, duk kena tawan dengan Amerika lah ni. Dalam Iraq tu sendiri, geng Sunni dengan geng Syiah duk bergaduh. Orang Sunni pergi bom masjid orang Syiah main bom masjid orang Sunni. Tak ada. Amerika pakat balik duduk di pejabat mereka, duk baca kopi, Nescafe, duk minum, duk relax gitu ya. Tak apalah, puak ni mereka nanti lingkup begitu Mereka nanti bergaduh sama-sama mereka begitu ya. Biar pergi kat mereka. Ini yang berlaku di depan mata kita semua pada hari ini. Ini yang jadi. Maka memberi salam itu seolah-olah menjadi ibarat akan bertegur-teguran. Bagi salam tu ibarat kata kita terima dia sebagai saudara, dia terima kita sebagai saudara. Dia orang Amerika tapi dia Muslim. Kita bagi kat dia Assalamualaikum, dia jawab balik Waalaikumsalam. Saudara. Kita orang Malaysia, dia mai daripada New Zealand mana tu, tapi dia orang Islam. Kita jumpa dia, kita dengar orang putih mana, tengok dia bagi salam kepada kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jawab dekat dia, bangga kita, orang putih pun ada Islam. Bangga kita. Automatik sudah jadi saudara. Nampak? Baik. Dia kata yakni apabila jumpa seorang dengan seorang yang lain, lalu bertegur-teguran yang dimulai dengan kata Assalamualaikum. Yang tu cantik. Dia kata. Dan sahut pula kawan tu, Waalaikumsalam. Dia pula jawab balik, Waalaikumsalam. Nampak persahabatan yang kita hulurkan, dia terima dengan lapang dada. Tuan-tuan rasa macam mana? Kalau tuan-tuan jumpa satu orang, tuan-tuan bagi Assalamualaikum, dia buat tak tahu, buat tak jawab. Rasa macam mana? Kalau kawan hak orang dia bagi Assalamualaikum, tengok dia, saya buat kumpul, marah pula dah. Jadi bagi salam elok dah. Kerana kau tu tak jawab, mengundang satu fitnah tak elok. Dan dah mulut dia keluar kata tak elok. Buat dia kata action sungguh. Ni yang agama suruh. Agama suruh apa? Kalau kita kata kita orang Islam, ni ayat Quran. Sami'na wa ata'na. Hang parti apa, aku parti apa, hang geng mana, aku geng mana, itu soal nombor 2. Tolak pergi tepi. Soalnya, yang ni ayat Quran, Sami'na wa ata'na. Kita semua dengar, kita semua taat. Ini ayat Quran. Cantik benda ni. Dia kata bermula dalil yang menunjukkan suruh yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi bi yadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi SAW, demi Allah yang jiwa aku, nyawa aku di tangan kudrat. Tuan-tuan, Nabi SAW, dia kalau nak cakap satu benda yang penting, Nabi suka mula macam ni. Wallazi nafsi biyadihi. Nabi mula dengan sumpah, demi Allah, Tuhan yang nyawa aku ada dalam kuasa dia. Nabi sumpah macam tu. Tu makna kata benda hak Nabi nak habang saat lagi cukup penting. Kalau sebut wallahi saja dah kuat dah. Nabi sebut lagi wallazi nafsi biyadihi. Allah yang nyawa aku ni ada dalam tangan dia. Kalau sekiranya Allah nak off, aku mati dah lagi. Kalau Allah Subhanahu wa taala izin, aku boleh hidup untuk berapa lama lagi.
Yang menentukan aku boleh hidup berapa lama, yang menentukan aku nak mati bila, yakni Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah yang kuasa dia macam tu, tiada masuk sekalian kamu akan syurga, sehinggalah beriman akan sekalian kamu. Nabi kata hampa tak akan boleh masuk syurga melainkan hampa beriman dengan Allah. Tak beriman, tak ada tempat dalam syurga. Hampa tak akan boleh masuk syurga melainkan hampa beriman dengan Allah. Kerana orang kafir tak masuk akan syurga dan tidak cium bau syurga sekali-kali. Dan Nabi kata, dan tiada kuat iman sekalian kamu melainkan kamu berkasih-kasih sesama kamu. Masalah berkasih-kasihan sama-sama Islam. Sesungguhnya berkasih-kasihan sama Islam itu dituntut oleh syarak. Kerana dengan dialah jadi bersatu hati dan bersatu kalimah. Maka apabila sudah berkasih-kasihan dan bersatu hati, maka terpeliharalah dunia kita dan agama kita. Kalau semua orang ada rasa kasih, dunia kita aman. Dia kata, dunia kita ada pula lah ni satu ilmu tak elok. Duk jadi banyak tempat. Ilmu tak elok. Dia gunakan ni, bagi salam ni sebagai salah satu daripada jalan sihir. Itu jadi. Tapi Assalamualaikum. Kau ni jawab ya, Waalaikumsalam. Terus jadi tak tahu apa dalam poket, apa dalam rumah, apa ada nak bagi habis. Ada juga macam ni punya kerja. Kan kita tengok manusia ni. Manusia ni pelik. Benda ni Nabi suruh buat, dia pi misuse, dia pi salah guna benda ni, dia buat jalan sihir. Dapat bank pun ada kena, masuk bank bawa keluar duit, keluar main, dia main. Assalamualaikum. Dia ni pun Waalaikumsalam. Banyak mana draw bagi dia kata. Lagi orang tak main tegur dia, lagi tu duduk berdiri bodoh tuan tu. Sampai orang main tegur tunggu siapa ke baru sedap. Sedap duit tak ada. Banyak pula dah kes jadi macam ni. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kaya. Allah nak uji juga macam ni pun. Dia nak uji manusia yang mengaku Islam, mengaku kata beriman kepada Allah, kepada Nabi, kepada semua, tiba-tiba menyalahgunakan benda yang Allah bagi untuk pandu hidup dia, dia guna benda tu untuk buat bagi timbul kerosakan dalam masyarakat. Tak mau macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata kalau kita ikut betul-betul, dia kata terpelihara dunia dan agama kita. Terpelihara dunia, yakni terpelihara hal ehwal kehidupan daripada rusuh dan seteruk. Yang kata terpelihara dunia tu apa dia? Kita selamat daripada ada musuh. Kita jumpa orang Assalamualaikum, jumpa orang Assalamualaikum, jumpa orang Assalamualaikum. Siapa nak musuh dengan kita? Siapa nak musuh dengan kita? Kita baik macam tu. Jumpa orang Assalamualaikum. Bagi pula dengan hati tulus ikhlas. Assalamualaikum. Sekali dengan faham maksud. Assalamualaikum. Maksudnya apa? Selamat atas hang. Kita jumpa orang, kita doa dia selamat. Dia pun jawab balik. Alaikumussalam. Atas hang pun selamat. Kita jumpa orang, kita ucap macam tu, tuan-tuan. Apa benda? Ini kebaikan yang kita buat. Kita hantar SMS dekat kawan. Kawan jawab balik dekat kita, terima kasih. Dia sambung sikit lagi. Mudah-mudahan Allah bagi kesihatan baik untuk hang. Tuan-tuan, seronok. Kita bagi satu SMS kat dia, dia jawab balik satu SMS kat kita. Dia kata terima kasih. Mudah-mudahan Allah bagi kesihatan baik untuk hang. Doa, tuan-tuan. Senang tak kita nak dapat doa orang? Orang doa kat kita. Orang doa kat kita. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan orang sayang kita. Macam tu. Baik. Jadi dia kata kalau dia amalkan benda yang disebutkan ni, kita selamat daripada musuh, selamat daripada rusuh, bergaduh dan sebagainya. Dia kata dan ada seteru itu bersatu agama ataupun seteru itu daripada jenis yang membinasakan akan kehidupan. Seteru ni macam-macam. Jenis seteru nak melingkup rumah tangga kita, jenis seteru nak melingkup agama kita. 1001 macam seteru tu ada. Seteru yang tak suka tengok nikmat yang ada dekat kita, ada ya orang tu. Dia tengok kita ni nampak bagus sikit, dia duk cari jalan nak jatuh kita. Kita jatuh bukan dia naik pun, tapi dia nak jatuh kita. Seteru juga orang macam ni pun. Dia merosakkan hidup orang lain. Maka tidaklah seorang itu didatang oleh yang menyakitinya ataupun mudah datangnya. Selamat dia ni. Tak ada benda yang menyakitkan dia. Tak mudahlah benda-benda tak elok nak main kat dia. Pasal Tuhan jaga dia. Yang tadi kita kata sihir tadi, bagi salam Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam, terus jadi macam kena sihir bodoh. Ada orang yang dia buat tak jalan. Pasal apa? Pasal orang tu dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Ada juga, bukan semua jadi.
Ilmu apa pun dalam dunia ni bukan semua jadi. Hak mana Tuhan nak izin jadi. Hak mana yang Tuhan tak izin, tak jadi. Orang yang Allah pelihara dia, Allah protect dia, Allah jaga dia, selamat dia daripada niat-niat yang tidak baik. Kita baca di sini ke bulan lepas yang Nabi SAW kena sihir. Allah takdirkan sihir tu kena Nabi. Pasal apa? Pasal nak bagi pengajaran kepada umat Nabi bahawa sihir tu wujud dalam masyarakat. Nabi pun boleh kena. Tapi Nabi kena sahaja Tuhan dandang clear benda tu daripada Nabi SAW. Yang nak izinkan benda tu jadi pun Tuhan. Yang nak tahan jangan bagi jadi pun Tuhan. Yang dah jadi nak bagi baik pun Tuhan punya kuasa. Apa pun Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa. Allah mau apa, itu yang jadi. Ini dia nak beritahu kat kita. Dan bersama-sama menolaknya apabila datangnya. Kalau ada apa-apa benda tak elok mai, Tuhan akan pelihara kita. Tolak benda tu daripada kena kita. Dan terpelihara agama itu ialah terpelihara daripada maksiat dan jalan yang membawa kepada kufur. Tuhan pelihara agama kita. Kita tak jadi silap sampai terbabas ikut benda sesat, jadi kufur dan sebagainya. Tuhan jaga kita. Kita tak kena benda-benda macam tu. Maksiat pun kita selamat. Pasal apa? Tuhan tak bagi ada hati dalam hati kita nak buat benda tu. Benda-benda salah ni, Tuhan bagi hati kita ni tak teringin nak buat. Tuhan pelihara kita. Berapa ramai orang teringin benda salah, teringin nak buat, teringin nak buat, teringin nak buat. Ada hati dia nak pergi buat benda salah. Tapi ada orang Tuhan buang benda tu daripada hati dia. Dia tak teringin nak buat benda salah dia. Benda tak elok, benda tak betul, benda hati dia tak teringin nak buat. Pasal apa dia jadi macam tu? Pasal Tuhan pelihara dia. Ini yang kita nak. Yang Allah ni disebut sebagai jati diri. Jati diri ni lah. Diri dia tu kira jati ni. Kira kalau bangku kayu jati, kuat lah. Kan yang kata jati diri ni kira mantap lah, kuat. Dia tak mudah terpengaruh. Anak kita, contoh kita kata anak kita. Kita pun taklah kawal dia sampai tak boleh keluar rumah langsung. Kita bagi dia nak keluar berkawan dengan kawan-kawan dia. Dalam-dalam pada bagi tu kita duk pindah tengok juga siapa kawan dia. Kita duk pindah tengok juga. Tapi malangnya bila kita pindah tengok, kawan 6 orang, kawan dia, kawan baik dia ni ada 6 orang. 6 orang tu isap apa. Tapi tang anak kita dia tak isap. Dia tak isap apa. Dia ada jati diri. Kawan dia 6 orang ni hak kamcing dengan dia ni semua. Tapi dia ada. Kita pun duk tengok tak isap ke apa lah. Balik rumah ni kita cek lagi, tengok kuat-kuat ada bau ke apa ke, mulut dia macam mana ke, tak ada. Kita tanya dia satu hari, abang duk kawan dengan kawan-kawan ni, kawan-kawan isap rokok lah. Dia takut nak jawab, kita tak, ayah saja nak tanya ya. Dia kata ada juga daripada isap rokok. Abang isap rokok lah? Dia kata ada. Betul ni? Betul. Dia kata wallahi abang tak isap. Dia ada kekuatan dalam diri. Dia ada kekuatan, tuan-tuan. Ini kekuatan ini Allah yang bagi. Allah tak bagi, dia rapuh. Dia rapuh. Kawan tak isap, dia tolong beli rokok bagi Zat yang tu cuba cantik. Kan? Tak ada langsung kuat dalam diri ni. Hancur lebok anak kita ni. Na'udzubillah min dzalik. Maka dia nak bagi tahu kat kita yang ni, Tuhan pelihara ni maksud dia macam mana? Tuhan jaga dia. Dia tak terikut dengan benda-benda yang tak elok, yang maksiat, yang berdosa, jalan kufur, jalan sesat dan sebagainya. Yang menjadikan tiada berkasih-kasih dan kembali kepada berseteru-seteru. Kalau tak ada yang tu, habis. Wujud balik perseteruan di antara sama-sama manusia. Sabda Nabi SAW lagi, Nabi kata, ala adullukum ala amrin iza fa'altumuhu tahabbabtum. Maukah sekalian kamu, Nabi kata, aku tunjukkan kepada kamu satu kerja, apabila sekalian kamu amalkan akan dia, nescaya berkasih-kasih sekalian kamu. Nabi kata, aku nak abang hampa satu benda, kalau hampa amalkan benda ni, hampa sama-sama hampa tu ada rasa kasih, mengasihi. Ada rasa kasih. Bila didengar oleh sahabat akan sabda Nabi yang demikian itu, lalu mereka pun kata, apa dia ya Rasulullah? Maka jawab Nabi SAW, afshus salama bainakum. Nabi kata, siarkanlah, yakni masyhurkanlah, sebarkanlah salam antara sekalian kamu. Hak ni mau bagi adab. Assalamualaikum ni mau bagi adab. Assalamualaikum, alaikumussalam.
Waalaikumsalam. Ada 2 cara. Nabi biasa jawab waalaikumsalam, Nabi biasa jawab alaikumussalam. Dua-dua ni ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Salam dan Hamid dan Abdullah bin Amr dan Al-Barra dan Anas dan Ibni Umar. Katanya ini hadis hasan lagi sahih. Masalah dia kata mensiarkan salam dan menyebarkannya. Sesungguhnya ini satu perkara yang dituntut oleh syarak kita kepada orang Islam, baik laki-laki baik perempuan. Apabila jumpa seorang dengan seorang saudaranya, hatta jumpa bapa ataupun maknya sekalipun, bagi salam dia. Ada biasa jumpa pun bagi salam. Kadang-kadang kita ada biasa jumpa ni kita jadi canggung, kita jadi janggal nak bagi salam. Anak kita nak bagi salam kat kita cukup payah. Jumpa kita dia nak kata assalamualaikum ayah tu. Jumpa cikgu dia bagi salam, tak berhenti. Jumpa cikgu 5 orang ni, assalamualaikum cikgu, assalamualaikum cikgu, assalamualaikum cikgu, 5 orang dia bagi 5 kali. Dia jumpa kita di rumah, salam tak bagi. Pasal apa? Dia rasa janggal. Dia kata orang tua ni tu jumpa hari-hari tak payah bagi salam. Ini betul. Kan? Sedangkan dia kata dalam Islam ni menyebarkan salam ni dia menyuburkan kasih sayang. Kalau anak selalu bagi salam kat kita, kita selalu jawab salam dia. Kita selalu bagi salam kat dia, dia selalu jawab salam kita. Subur kasih sayang kita anak dengan bapa ni. Sama ada ia di luar rumah ataupun dia kata datang nak masuk ke dalam rumah. Macam kita kata tadi, balik lagi nak masuk dalam rumah, assalamualaikum bagi salam. Kita dulu kan sampai jadi benda nak bagi takut budak-budak. Bila anak teriak, dia kata, dah mak bagi kat assalamualaikum. La ilah. Sampai jadi satu apa? Macam assalamualaikum ni macam jebon dulu tu. Macam kata, dah mak bagi kat jebon. Duk teriak-teriak, mak bagi kat jebon. Dia pergi kata lagu tu kat anak dia. Teriak-teriak, mak bagi kat assalamualaikum. Maksud dia apa dia? Nuh, ada main minta sedekah tu. Okay? Dulu main minta sedekah. Dia bawa beg minta beras. Dulu. Assalamualaikum. Kita kata assalamualaikum merah. Panggil assalamualaikum kat dia tu. Assalamualaikum merah dia lah. Ambil beras. Pergi cedok beras dulu pakai tepurung tu. Cedok satu tepurung. Keluar pergi dia pun buka beg dia tu. Beg uncang gandum dia tu. Tuang. Terima kasih kata. Sampai kampung ni sampai jadi apa? Assalamualaikum merah dia lah. Dia panggil assalamualaikum kan. Macam mai pula satu zaman pula bila orang perempuan pakai mini telekom. Dia kata pakai dakwah pula dah. Kan? Dia ni apa? Keluarga habis semua pakai dakwah. Pakai dakwah dia dah. Pakai dakwah tu macam mana? Oh nak pakai dakwah. Tudung. Bukan dakwah yang tu nama dia tudung. Dia panggil dakwah yang tu. Nampak tuan-tuan? Punya kosotnya setengah orang ni dia kosot lagu tu. Kan? Dia tak mau lagu tu. Baik, jadi dia kata bagi salam ni dia kata luar rumah ke di rumah ke bagi salam. Dan yang diberi salam ke atasnya pula wajib atasnya menjawab salam tu. Yang ni kita tahu semua. Bila orang bagi salam wajib kita jawab kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Kita duduk di tempat yang tak mengizinkan kita jawab salam ataupun kita tengah duduk semayang misalnya. Tak diwajibkan kita jawab pada masa tu. Tengah duduk semayang dia main assalamualaikum. Tak boleh tu. Kan, lagu tu beralih dia pula. Waalaikumsalam. Tak boleh lah lagu tu. Kan? Dia kata, maka apabila memperbuat yang demikian itu oleh semua orang Islam, nescaya tersiar dan tersebarlah ia. Dan jadi masyhur memberi salam itu. Tetapi, jikalau seorang itu tidak mengamalkan sebagai yang dituntut oleh syarak itu, maka di manakah tersiar dan jadi masyhurnya itu? Kalau semua orang tak mau nak bagi salam. Kan jadi satu style lah ni, boleh bagi salam ni berasa macam apa? Saat ni orang kata kita ni religious sangat. Religious ni maksudnya apa? Dalam bahasa mudah faham ni orang kata kita lebay sangat pula. Alim sangat dia ni lebay tu bagi salam ya. Ubah style sikit. Orang bagi orang kata kita ni religious. Dia jumpa orang hai slow cara sebut pun steady. Kan? Dulu saya dengar kaset Ustaz Ismail Kamus. Dia kalau buat contoh memang cantik lah. Kan? Dia buat contoh. Jumpa orang kata apa? Good morning. Dia jawab oleh apa? Morning. Oi, lagi takut kita dengar. Kita jumpa kita kata good morning. Okey lagi. Dia jawab tu morning. Kata ni orang Amerika pun tak jawab macam ni.
Kan? Jadi begitu. Ada orang dia kena apa? Dia kena sindrom apa? Sindrom hina diri dengan Islam. Dia merasa dia hina dengan Islam ni. Dia rasa kalau aku taruh janggut ni leceh. Dia merasa aku kalau tepiah putih leceh. Dia merasa aku kalau bagi salam leceh. Dia merasa dia benda-benda yang nampak dia macam nak Islam sikit dia merasa leceh. Leceh. Kena penyakit ni memang leceh dia. Kita tak mahu macam ni. Kita kena proud, kena bangga dengan Islam kita. Jumpa dalam majlis conference peringkat international pun, kita bagi speech, kita bagi ucapan, kita start dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi salam, kita bagi ucapan. Yang main dengar ni daripada Amerika, bukan orang Islam. Amerika, New Zealand, Australia, Belanda, Jerman, semua ada. Tapi dalam tu ada Islam, ada bukan Islam. Kita tetap sunat bagi salam kepada majlis yang bercampur Islam dengan bukan Islam. So kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat malam kepada ni. Tak payah sebut kepada yang bukan Islam lah. Assalamualaikum dan selamat malam. Terus bagi ucapan Assalamualaikum and good evening. Assalamualaikum tu mau dengar dalam majlis-majlis yang macam tu. Pasal apa? Pasal kita bangga dengan Islam kita. Kita bangga. Kita kena bangga. Pasal Nabi kata al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Nabi kata Islam ni ya'lu, dia cukup tinggi. Wa la yu'la alaih. Tak ada satu agama, satu ideologi, satu kepercayaan yang boleh ketinggian Islam ni. Makna kita selalu kena ingat apa? Kita yang paling tinggi daripada orang lain semua. Dia orang Islam dia rasa. Tuan tengok Yahudi, dia rasa macam mana? Yahudi. Dia bila masa pun daripada zaman Nabi Musa dulu, orang Yahudi ni dia rasa dia paling baik dalam dunia ni. Daripada zaman Nabi Musa dulu ni. Mereka rasa mereka paling baik. Di antara sebab mereka tolak Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Pasal apa? Pasal Nabi Muhammad bukan daripada bangsa Israel. Dia rasa hak untuk menjadi ketua ni hak dia aja, hak bangsa dia aja, hak suku sakat dia aja. Dia ada tu bangga dengan agama sesat dia tu. Kita ni agama betul, agama kita yang paling betul. Kita lepas sembahyang pun duk wirid, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ni Islam saja. Tiba-tiba kita dengan Islam kita rasa jatuh. Leceh macam tu. Pergi duduk kerja dalam satu corporate, satu badan corporate besar. Bila ada dinner, orang main jamu arak. Satu cabaran. Dari satu cabaran. Tak minum, tengok semua CEO, tengok semua pakai minum. Tengok CEO, tengok managing director, tengok GM, tengok apa semua kita duduk sandar, tengok semua buat ni minum. Kita daripada tuang dah, duduk dah depan tu. Tu isu. Mereka pula main, you tak minum ke? Mereka tanya pula macam tu. You tak minum ke? Minum. Tadi minum dah. Tu nak elak tu. Takut. Nak abang kata, I'm a Muslim. This one forbidden for me. Saya orang Islam, yang ni tak boleh. Haram pada saya. Okey, kat tangan keluar. Tak boleh buat macam tu. Pasal apa? Pasal rasa kecil. Pasal rasa kecil tu kita tak boleh buat. Kalau kita rasa kita besar, kita rasa kita betul. Aduk minum ni, semua tak betul. Peduli apa dengan mereka? Kita boleh pula pergi bisik kat CEO kita kata, bos, jangan minum haram ni. Okey bos, saya balik dulu. Oh cantik. Cantik. CEO ni pun dah duduk pening tu tengok ni sebenarnya ni main duk haram ni. Jangan bagi dia kenal kita balik cepat. Dia kenal kita saja. Kita transfer kita pergi mana ke dia je. Kan? Agak-agak belah wang. Bagi dia dengar lah telinga dia, haram ni, haram lah. Duduk minum berapa lama tak siapa kata haram dia ni, buat minum abang haram lah. Siapa dia ni, tuntun tengok tak ada keluar. Kan? Ini tuan-tuan, bagi kita yang duduk di kampung, duduk kerja, kita tak tahu benda ni. Tapi anak-anak kita tuan-tuan, anak-anak kita. Anak kita yang dulu kita bagi mengaji Ma'had Mahmud. Anak kita yang dulu kita bagi mengaji mana, pergi sambung belajar kolej Islam, pergi sambung universiti, sambung pergi sampai luar negeri, buat further study, buat masters, buat PhD, buat apa. Yang lah ni dia jadi CEO, dia jadi managing director company besar-besar dan sebagainya. Anak-anak kita menghadapi benda-benda itu.
menghadapi. Dia pun tak lupa lagi. Dia dulu tingkatan 1 sampai 3 di Maktab Mahmud, dia tak lupa lagi. Dia tingkatan 4, 5 di Kolej Islam, dia tak lupa lagi. Tapi masalahnya sekarang ni dia engineer. Dia engineer kanan di company dia. Dan dia baru saja dilantik jadi managing director. Dia baru saja jadi GM. Ni, biarlah ni. Hak duduk semeja dengan dia ni, semua orang dahsyat-dahsyat. Kalau dia tak minum sekali, orang tengok dia kok mata, dia dalam keadaan macam tu. Ada yang tertewas, tuan-tuan. Ada yang tewas. Minum sikit, tapi dia kata hati setiap kali dekat Tuhan ni. Minum juga sikit, dia kata tapi hati setiap kali minta ampun kat Tuhan. Ya Allah, aku minta ampun, aku terpaksa minum. Habis, tuan-tuan. Habis, apa? Jati diri tak ada. Iman dalam hati tak ada. Ini kita takut. Benda ni, bila kita baca, dia kena pergi sampai ke situ. Pasal itulah realiti hidup hari ini. Realiti dalam hidup hari ini, inilah realiti dia. Dia kena macam tu. Baik. Bila berjumpa seorang dengan seorang yang lain, ditegurnya dengan kata, mau ke mana? Ni tak apa cantik. Bila jumpa, dia tak bunyi Assalamualaikum. Dia bunyi apa? Nak pergi mana? Dia mulakan dengan macam tu. Kan? Bila jumpa, mana? Ataupun dari mana? Mai mana? Dia padahal dia Islam. Padahal kawan yang dia tegur pun Islam. Salah ke kalau dia jumpa Assalamualaikum? Ada satu kawan saya pula tu style lagu duk buat lagu Arab. Assalamualaikum ya ustaz. Dah betul pula. Kan tak salah tapi menakutkan. Dan kita apa rasa ni hang ni Arab mana pula. Assalamualaikum ya ustaz. Macam tu lah. Kita pun nak bagi dia sono. Alaikumussalam ya akhi. Kita kata sono. Tak apa. Daripada dia jumpa morning. Tadi ni lagi leceh. Kan baiklah dia bagi salam macam ni. Assalamualaikum ya ustaz. Ain tu. Assalamualaikum ya ustaz. Kata hebat. Kan? Baik, dia kata di sini apa? Dia kata jangan jadi macam tu. Bila berjumpa seorang dengan seorang yang lain, ditegurnya dengan kata mau ke mana ataupun dari mana. Maka tidaklah demikian itu menjadikan berkasih-kasih seperti yang diakukan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi. Boleh juga dari segi hubungan cara kawan-kawan, kira mesra lah macam tu. Mesra lah tu, jumpa, oi mana? Cukup mesra lah tu, boleh buat begitu kan? Kita dah naik motor, tengok-tengok dia lintas dengan kereta, angkat tangan tinggi. Oi mana? Dia pun berat kereta dia jenguk kot tingkap. Tanjung, jom lah. Nampak dari segi kawan tu cantik. Tapi dari segi agama, tak apa cantik. Pasal apa? Pasal dia tak menyemai kasih sayang. Dia mewujudkan persahabatan. Tapi tak ada kasih sayang. Beza dia tu. Bila bagi salam ni, dia semai kasih sayang dalam hati orang. Maka tidaklah demikian menjadikan berkasih-kasih seperti yang diakukan oleh Nabi. Kalau kita buat macam tu, dia tak dapat tu. Nak semai kasih sayang tu tak dapat. Pasal Nabi kata, nak semai kasih sayang, dia kena dengan salam. Assalamualaikum. Maka jikalau seorang Islam itu beramal seperti yang dalam hukum syarak itu dengan cukup syaratnya, maka tentulah berkasih-kasihan dan bersatu hati mereka itu. Buat macam yang agama suruh ni, baru dapat ukhuwah, persaudaraan Islam tu baru dapat. Dan pula seorang yang mensiarkan, yang menyebarkan salam dengan memberi salam kepada ikhwannya, saudara-saudaranya, menunjukkan dia atas merendahkan diri bagi orang Islam. Kita jadi bos, tuan-tuan. Bos. Satu CEO company besar. Managing director company besar. Turun mai jumpa orang-orang bawah ni, mai tepuk belakang. Assalamualaikum. Tak tahu nak abang. Ni orang bawah ni. Dia ni satu CEO. Gaji 60,000. Sebulan 60,000 CEO ni. Mai jumpa ni satu ni orang tua. Aduh, jadi guard duduk tunggu pintu depan ni. Duduk kerja dengan security punya company ni. Dibayar gaji hari apa duit RM12 sehari. Jumlah sebulan dapat RM500 dia 60,000. Kau ni RM600 sebulan. Tuan-tuan tengok beza dia macam mana. Contoh RM60,000 ni turun main pegang belakang siap dengan peluk bau macam tu pula. Assalamualaikum pakcik. Tak tahu. Kalau CEO ni kata kat dia, hang pergi buat apa pun dia pergi buat. Tak boleh tak apa. Tapi hormat tu satu. Kasih sayang kerana Assalamualaikum tu tadi tu. Tak tahu nak apa. Jadi macam pokok yang dah kering berapa lama tak terima air. Tak main jurus satu air. Jurus cukup-cukup air kat dia. Dia dandan dapat tenaga baru dekat dia.
hikmah bagi salam. Nampak tuan-tuan? Benda ni tak nampak kalau nak tunjuk. Tapi kalau buat, kesan dia kita rasa. Kesan daripada mengamalkan sunnah Nabi tu. Kesan tu kita rasa. Dia kata, dan itu menunjukkan, kata dia merendah diri dan tawaduk. Dia kata menunjukkan dia ni tawaduk dan menunjukkan suka bersatu hati dan berkumpul satu kalimah dan berkasih-kasihan. Itu dia nak tunjuk yang tu kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lepas ini kita tengok insya-Allah ma dzukira fi fadli salam. Cerita tentang kelebihan bagi salam. Kelebihan bagi salam. Dia nak cerita dekat kita macam mana satu orang mai jumpa Nabi. Dia bagi salam dekat Nabi, Assalamualaikum. Kan? Nabi jawab, Waalaikumsalam. Nabi kata, Asyarah. Saat mai pula satu orang lain, Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam dekat Nabi. Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi kata apa? Ashrun. Nabi kata. Mai pula satu orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab macam mana yang dia bagi itu, Nabi jawab macam tu juga. Nabi kata apa? Salatun. Nabi kata. Apa cerita ni? Kemudian Nabi terangkan. Hak tadi mai Assalamualaikum Asyarah. Pahala 10. Mai hak kedua Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi kata kat dia Ashrun. 20 pahala Tuhan bagi kat dia. Mai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kata Salatun. 30 pahala bagi dia ni. Hadis tu menjadi satu garis panduan tentang bagi salam dan tentang nak cari pahala lebih. Kan? Nak bagi pahala lebih. Itu sebab kadang-kadang ada orang bahaskan benda ni, dia masukkan masalah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sedangkan dalam hadis-hadis Nabi, tidak ada pun dicatatkan Nabi sebut Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Nabi tak mahu sebut ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Kan? Kemudian dari segi i'rab, bahasa Arab pun perkataan ta'ala tu mengganggu i'rab. Kan? Jadi kalau nak cantik, kalau sebut pun tak salah, tak jadi sampai ke salah. Tapi kalau nak bagi cantik, macam mana Nabi sebut, macam tu kita sebut. Nabi sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita pun macam tu. Bahasa tambah kau ni ejak sana sini tak mahu. Tak mahu. Dan berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Satu hari mai satu sahabat rumah dia, bagi salam. Umar duduk dalam rumah, dia jawab pelan-pelan. Waalaikumsalam. Tapi dia tak jawab, dia tak keluar pergi. Kau ni tunggu lagi. Abu Musa Al-Ash'ari mai rumah dia. Tak lagi tengok tak apa, bagi salam lagi sekali. Assalamualaikum ya Umar. Umar jawab, Waalaikumsalam. Jawab tengah-tengah, dua rumah, tak keluar pun. Abu Musa kata, tak ada tu syekh ni. Bagi salam sekali lagi. Assalamualaikum, a'adukun. Assalamualaikum, bolehkah aku nak masuk? Waalaikumsalam. Jawab tengah-tengah, dua rumah, tak keluar lagi. Dia nampak nakai Sayyidina Umar. Nampak macam nakai. Abu Musa pun 3 kali bagi salam. Tak ada respon apa. Dia balik. Dia balik, Nabi SAW panggil bawab ni. Dia kata bawab ni jaga pintu dia. Dia kata, mana pergi kawan tadi? Dia kata raja. Balik lah. Saya balik-balik ambil panggil dia. Umar kata. Panggil mai balik. Abu Musa bila mai balik, Umar tanya dia, ni apa saya buat macam ni? Hang bagi salam 3 kali, hantar balik pasal apa? Jawab Abu Musa, dia kata apa? Dia kata, ini sunnah Nabi. Dia kata. Umar kata sunnah Nabi. Macam mana sunnah Nabi pula mai bagi salam 3 kali tuang balik ni sunnah mai. Kau aku tak pernah dengar benda ni. Tuan-tuan, pengajaran dia apa? Pengajaran dia walaupun Sayyidina Umar tak semua benda yang Nabi ajak dia tahu. Ada benda yang Nabi sebut depan orang lain dia tak ada masa tu, maka dia tak tahu benda tu. Jadi mana boleh kita hari ni baru jadi ustaz boleh buat kuliah 3-4 masjid tu rasa macam kita tahu semua. Tak boleh. Tak boleh. Sayyidina Umar pun ada benda yang dia tak tahu. Abu Musa pula mai habaq kat dia kata ini sunnah Nabi. Dia kata sunnah mai kat mana ni? Aku lagi rapat dengan Nabi, aku pun tak tahu benda ni. Abu Musa kata betul ini sunnah Nabi. Dia kata hang mati dulu kita orang tu. Umar masa tu dia khalifah.
Aku nak bagi amaran dekat hang satu. Hang dah kata benda ni sunnah Nabi. Mai rumah orang bagi salam 3 kali, orang tu tak jawab, pergi balik, hang kata ini sunnah Nabi. Hang tolong bawa mai dalil ataupun saksi kata Nabi pernah kata benda ni. Kalau hang tak boleh bawa mai dalil ataupun saksi, aku sebat hang. Pasal apa? Hang berbohong atas nama Nabi. Tu dia. Apa kesudahannya? InsyaAllah kita ucap daripada. Tidak terasa ada macam tu. Dia buat macam ni. Tentu senang kan nak hidup cakap depan orang, duk abang ini hadis Nabi, ini hadis Nabi. Bila orang abang ini hadis kita kata bukan dia. Tentu ingat boleh cakap habis orang tu kan? Tentu bertanggungjawab di depan Allah. Kalau benda yang Nabi tak kata, contoh pihak abang kata hadis Nabi, jawab dia akhirat esok. Kalau contoh benda tu Nabi kata, contoh Nabi kata tak, tak mau pakai, jawab dia akhirat esok. Kita tak diberi kelonggaran yang sebegitu. Suka hati mulut boleh kata apa. Kita kata mesti ada dalil, mesti ada sandaran. Umar Al-Khattab, dia bila dengar Abu Musa kata macam ni, dia kata aku bagi amaran dekat hang. Benda ni aku tak pernah dengar. Hang mai abang kata Nabi kata. Tolong bagi dalil dekat aku ataupun saksi bawa mai depan aku. Kalau tidak, aku sebagai khalifah yang memerintah, aku sebat belakang. Pasal yang berbohong atas nama Nabi. Ini satu amaran keras yang kita semua kena ambil ingat, tuan-tuan. Agama dia tak boleh buat suka hati, buat main-main, buat sedap mulut kita nak cakap tak boleh. Habis-habis betul pasti cakap. Jangan cakap benda yang tidak pasti. Nah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah bagi dekat kita kelapangan masa, sihat tubuh badan. Kita sambung tajuk yang seterusnya, ma zukira fi fadlis salat. Cerita tentang kelebihan bagi salat. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik tidak baik. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah al-Anfal. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.